Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersyukur saya kehadrat Allah SWT pada hari ini saya dapat sekali lagi berpeluang untuk menyiapkan assignment saya dan juga video saya. Pada ketika ini saya sedang menuntut di OUM Pontian, iaitu pada SEM ini adalah SEM September 2020, di mana subjek yang saya ambil pada SEM ini adalah Project Management EBTM 3103. Di sini juga saya akan membuat pembentangan beberapa slide tentang Project Management tersebut. Kita akan ke slide. Okey, pengurusan konflik. Project management ini saya akan menerangkan tentang pengurusan konflik, iaitu pengurusan projek. Sekali lagi juga saya mengenalkan diri saya. Nama saya Zainuddin bin Mat Nasir. Program Project Management EBTM 3103. So di sini juga saya memperkepilkan gambar saya untuk tatapan semua pada hari ini. Okey, next kita akan ke next seterusnya. Pengenalan diri saya sudah kenalkan. Okey, definisi konflik dalam pengurusan projek. Okey, pergaduhan, perkelahian, perbezaan pendapat, perbalahan. Konflik boleh didefinisikan sebagai pertemuan di antara dua pihak yang mempunyai elemen dan idea berbeza. Konflik terdiri daripada perbezaan pendapat antara dua pihak sehingga boleh menyebabkan konfrontasi yang emosi. Okey, di sini saya ingin tekankan bahawa di dalam suatu kumpulan pekerjaan, kita bekerja dengan ramai pekerja-pekerja yang lain. So di sini, perbezaan pendapat, pergaduhan, perkelahian, perbalahan itu semestinya mesti ada di dalam sesuatu pelaksanaan kerja, kerana setiap orang mempunyai pendapat yang berbeza dan setiap orang mempunyai watak yang berbeza. Konflik boleh dinyatakan sebagai pertemuan di antara dua pihak itu adalah benar, di mana setiap idea-idea yang berbagi yang telah dikeluarkan oleh seseorang itu adalah amat berbeza, antaranya pendapat dan juga pandangan. Slide seterusnya adalah konflik daripada sudut tradisional. Konflik tidak bagus dalam perhubungan. Semua orang tidak mahukan perbalahan, semua orang tidak mahukan pertengkaran di dalam sesuatu hubungan. Ianya boleh mencenderung kepada negatif sikap seseorang itu. Konflik disebabkan oleh orang yang sering membuat kacauan. Orang yang membuat kekacauan ini haruslah ditegur dan ditelah apabila dia melakukan sesuatu kekacauan yang ada. Kita patut memberi dia nasihat dan demi nasihat untuk membuang emosi dan sifat untuk membuat kekacauan tersebut. Konflik sepatutnya dielakkan, itu amatlah bagus, kerana apabila adanya konflik, sesuatu pekerjaan tidak dapat dilaksanakan. Seterusnya adalah konflik daripada sudut kontemporari. Konflik tidak dapat dielakkan, konflik sering mendatangkan kebaikan, konflik seharusnya dapat diurus dan dikawal. So semua orang konflik tidak dapat dielakkan, seperti yang saya cakap tadi, di dalam suatu tempat kerja mesti adanya konflik. Konflik sering mendatangkan kebaikan pun ia juga. Apabila kita sudah melakukan konflik, pendamaian perlulah dilaksanakan agar ianya dapat menjalinkan hubungan silaturahim. Konflik seharusnya dapat diuruskan dan dikawal betul. Sebagai seseorang penyelia ataupun seorang pengurus tersebut perlulah mengawal konflik yang ada di antara pekerja-pekerja mereka agar ianya tidak diperbesarkan dan dapat diselesaikan. Okey, untuk slide seterusnya kita boleh lihat di sini adalah halangan di dalam pasukan. Halangan di dalam pasukan adalah ibarat sesuatu kumpulan tu ada seorang yang membuat onar ataupun kucak-kacir di dalam sebuah pasukan. Perbezaan prioriti, kepentingan dan penilaian di dalam pasukan ialah penting. Penilaian, kepentingan, prioriti itu semua dia ambil kira. Majikan ataupun pengurus perlulah mengambil kira ini tentang aspek ini. Konflik peranan di dalam kumpulan, betul. Kurang komitmen daripada pasukan, masalah komunikasi, kedudukan ahli pasukan yang berjauhan dan sukar dihubungi. Pada masa kini, banyak teknologi telekomunikasi yang kita boleh gunakan walaupun mereka duduk di jauh. Pada zaman sekarang, penggunaan telefon begitu canggih. Adanya WhatsApp, adanya Telegram, adanya IG, adanya Facebook. So di sini tiada
penghalang untuk mereka semua untuk mendapatkan maklumat. Masalah komunikasi itu dapat diselesaikan. Sekiranya perlu mencari penyelesaian yang sebetulnya ianya perlulah diselesaikan agar ianya dapat diselesaikan. Okey, seterusnya adalah simptom konflik di dalam pasukan. Simptom konflik pasukan banyak yang boleh kita huraikan di sini. Antaranya ialah kurangnya kepercayaan atau keyakinan kepada pengurus projek. Bagi saya sendiri, saya sebagai seorang hormat dan patuh kepada arahan yang telah dikeluarkan oleh pengurus projek itu adalah betul. Sekiranya saya sendiri yang tidak menghormat dan mengangkat arahan daripada pengurus saya itu, maknanya pelaksanaan kerja itu tidak dapat dilaksanakan dengan jaya. Kurangnya sinergi di dalam pasukan, ya betul. Kurangnya sinergi, kurangnya kesepaduan, kesatuan, ketumbukan itu adalah betul. Sekiranya tiada benda itu semua, maknanya pelaksanaan itu tidak berjaya. Perlukan sokongan daripada rakan-rakan pasukan. Persaingan yang tidak sihat, betul. Persaingan tidak sihat perlu dielakkan. Persaingan yang sihat perlu diamalkan agar ianya sama-sama naik, sama-sama berjaya, sama-sama mencapai matlamat. Mesyuarat yang tidak produktif. Mesyuarat yang tidak produktif adalah amat tidak digalakkan kerana setiap mesyuarat perlulah membawa perkara-perkara yang terutama, yang tertangguh sebelum ini. Maknanya setiap mesyuarat yang dijalankan perlulah dihadiri oleh semua kaki tangan yang perlu hadir ke mesyuarat tersebut agar setiap mesyuarat tersebut dapat dicapai dan segala permasalahan yang muncul dapat diselesaikan. Seterusnya kita akan ke slide seterusnya adalah puncak konflik ni amatlah ditekankan ketika masing-masing pekerja-pekerja semua dah berada dalam keadaan tekanan. Suasana kerja yang penuh tekanan. Banyak suasana kerja yang masing-masing dalam tekanan, contohnya masalah keluarga, masalah keuangan, masalah dalaman, masalah kewangan pun itu semua boleh menjadi tekanan. Peranan yang tidak jelas dalam pasukan, betul. Setiap peranan, setiap jawatan yang disandang dalam pasukan hendaklah dilaksanakan dengan betul dan jujur. Jawatan kepimpinan yang tidak jelas pun dikira juga sebagai jawatan. Teknologi yang kompleks pun betul. Tarikh luput yang tidak realistik itu diambil kira. Kurangnya sumber, betul. Sekiranya anda perlu merujuk kepada sumber-sumber yang lain, pihak pengurus perlulah menguruskan untuk mendapatkan sumber yang tepat. Sumber kewangan tidak cukup. Sumber kewangan tidak cukup seperti mana yang saya rekap tadi, masalah kewangan, masalah keluarga, itu semua diambil kira adalah punca konflik. Okey, seterusnya adalah kepimpinan yang lemah. Kepimpinan yang lemah ini membawa maksud seorang pemimpin yang gagal untuk melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin. Di mana pekerja-pekerja mereka hilang rasa hormat ataupun segala tunjuk ajar yang ditunjukkan oleh pemimpin tidak dapat diikuti oleh semua para pekerja. Itu menyebabkan pasukan pekerja tersebut gagal melaksanakan sesebuah kerja. Maknanya gagallah pemimpin tersebut. Okey, seterusnya adalah penyelesaian kroni. Di sini dapat lihat jenis-jenis penyelesaian dah hasil juga, paksaan, cara lembut, mengalah, kompromi, menang kalah, berhasil kalah, kalah menarik diri, kalah sedikit, kalah sedikit. Okey, seterusnya kita akan pergi ke penutup. Tidak perlu dikatakan konflik ada di mana-mana. Konflik ada di mana-mana. Tidak perlu dikatakan, jangan ibarat tiada konflik mana itu adalah salah. Kerana konflik ada di mana-mana. Betul, tidak perlu dikatakan. Walaupun kita mungkin tidak dapat menghalangnya daripada berlaku, kita pasti dapat mengawal dan meminimumkannya. Kita tidak dapat menghalangnya tetapi kita dapat mengurangkan konflik tersebut sedikit demi sedikit, lama-lama ianya akan dihindarkan oleh semua para pekerja. Para pengurus projek berdasarkan rancangan projek ini juga perlu mengambil tahu tugasnya sebenar agarnya konflik ini dapat dielakkan. Okey, itu saja pembentangan video saya pada hari ini berkaitan dengan konflik bagi projek management EBTM 3103 dan saya mengharapkan video saya ini dapat memberi manfaat kepada semua yang melihat video ini sih. Ingat, sekarang musim COVID-19, kita jaga kita. Walau di mana pun anda berada, jaga keselamatan, jaga kesihatan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul.